Selamat pagi. Macam mana dengan peperiksaan? Nah, semua sudah ada kertas kan? Hmm. Mungkin lepas minggu depan baru cikgu dapat kertas kamu untuk semak. Okay, sudah pukul 8 pagi. Selamat pagi semua murid. Okay, dan selamat datang kembali kepada PTPR Sains kita yang ke-35. Okay, hari Isnin yang lalu, kamu semua ada peperiksaan informatik. Okay, jadi hari ini kita akan sambung. Okay, seperti apa yang cikgu telah beritahu, Jumaat kita akan sambungkan uh, pembelajaran kita. Hari Isnin tu cikgu akan sambung dengan quiz. Tapi quiz itu, sebelum quiz tu cikgu akan buat sikit perbincangan dan uh, juga akan membincangkan latihan praktis dalam buku kerja kamu. Jadi cikgu pun harap kamu boleh hadirlah. Ha, kerana setiap kali Isnin tu memang kehadirannya agak teruk dalam Google Meet. Okay? Dan memang tidak akan sangat panjang. Okay? Dan cikgu harap kamu hadir dan kamu cuba uh, uh, ikutkan perbincangan cikgu yang telah buat dalam buku kerja. Okay? Jadi untuk hari ini kita akan sambung kepada subtopik 9.4 fenomena geobencana. Okay. Apa yang kita telah berbincang sebelum ni, dia adalah daripada bahagian yang mungkin kamu tidak sangat perhatikan dan sangat familiar. Tapi apabila sampai ke subtopik ini 9.4, fenomena geobencana ini, kita lihat apa yang kita akan belajar. Okay, pertamanya kita akan berkomunikasi mengenai geobencana. Kedua, menjana idea tentang kepentingan sains dan teknologi untuk menghadapi geobencana. Ketiga, menyedari bahawa bencana alam mendatangkan kesan terhadap kehidupan persekitaran. Jadi ini adalah tiga perkara yang kita akan belajar dalam topik ini. Dan cikgu harap kamu boleh ambil perhatian. Okay. Sebelum kita bermula, sekali lagi cikgu ingatkan kalau ada apa-apa persoalan ataupun cikgu terlalu cepat ataupun ada masalah, kamu boleh gunakan fungsi angkat tangan dalam Google Meet inilah. Okay, semua tahu fungsi angkat tangan dalam Google Meet kan? Okay, seperti yang cikgu buat macam ni. Inilah cikgu angkat tangan sekarang. Okay, dan kamu semua juga sama. Kalau ada sesuatu nak hentikan cikgu itu, kamu angkat tangan. Okay, jadi kita sambung. Setelah mempelajari estrogen dan endogen dalam subtopik 9.3, tahukah anda tentang kesan endogen? Estrogen adalah di permukaan bumi. Endogen adalah dari dalam bumi antara yang kita belajar hari itu. Minggu lepas saja. Okey. Kesan proses endogen, kamu semua tunggu sekejap. Cikgu angkat telefon dulu.
Okey, minta maaf ah. Okay. Jadi di sini kita boleh nampak kesan proses endogen ialah kejadian jauh bencana. Macam kita katakan gempa bumi kan. Gempa bumi itu sebenarnya dia bukan sesuatu proses. Dia hanya sesuatu kejadian saja. Kenapa? Kerana gempa bumi itu berlaku apabila plak bumi itu dia memampat ataupun dia mencerai. Jadi itu adalah menyebabkan gempa bumi. Okay? Okay, jadi proses endogen ialah kejadian jauh bencana seperti gempa bumi, tanah runtuh, tsunami, vulkanisme dan lain-lain. Bolehkah anda mengenal pasti setiap jauh bencana itu? Kita lihat gambar-gambar yang di bawah. Okay, ini adalah vulkanisme. Ini adalah pemanasan global. Okay. Ini adalah tsunami. Ini tanah runtuh. Nah, ini yang kerap berlaku dekat Malaysia lah. Kita kerap nampak juga. Lepas tu, lubang benam. Lubang benam ni juga pernah berlaku dekat Sibu juga kan. Kadang-kadang kamu nampak jalan raya itu dia ada satu lubang. Sebenarnya bawah itu lubang besar tu. Jadi kita kena berhati-hati. Satu lagi adalah gempa bumi. Walaupun dari dulu kita boleh katakan Malaysia ini tidak ada gempa bumi. Tapi setakat hari ini kita tak berani lagi kata Malaysia tidak akan menghadapi gempa bumi. Dan semua fenomena ni ini adalah hasil daripada kejadian jauh bencana. Okay. Kita lihat. Tanah jelus ialah jauh bencana yang biasanya berlaku di kawasan bayak. Manakala hujan asid ialah jauh bencana yang biasanya berlaku di kawasan perindustrian. Okay. Jadi ini adalah perkara-perkara yang juga digelar sebagai jauh bencana. Okay. Tanah jelus, iaitu tanah yang macam mana kata dia kalau kita terperangkap dalam tu kita susah keluar dari tanah. Itulah tanah jelus. Okay, lepas tu kita lihat yang seterusnya, iaitu sains dan teknologi untuk menghadapi jauh bencana. Sains dan teknologi untuk menghadapi jauh bencana. Jadi dalam dunia kita sekarang ni, banyak sains dengan teknologi telah dibina untuk kita mengetahui sesuatu jauh bencana yang akan berlaku lebih awal supaya kita dapat elak. Dapat elak macam mana? Dapat elak daripada kecederaan, dapat elak daripada kematian. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu, iaitu alat pengesan tanah runtuh. Okay. Transducer, pegeran. Ini adalah macam loceng lah. Okay. Panduan gelombang keluri kerikil. Jadi perubahan bentuk cerun menjana pelepasan akustik daripada batu. Saya diletak di atas cerun bukit untuk membenarkan amaran awal kejadian tanah runtuh. Tapi alat ini tidak ada dipasang dekat Malaysia lah. Dekat negara-negara luar yang maju itu mereka ada gunakan alat ini kerana agak mahal juga alat ini. Ini adalah alat untuk mengesan tsunami di Malaysia. Okay. Setelah tahun 2004 berlaku tsunami, jadi dekat Malaysia kita pun ada sudah banyak alat untuk mengesan tsunami di lautan persekitaran negara kita. Okay, saya diletak di pesisiran pantai untuk memberi amaran awal berlaku tsunami melalui
settling. Ini adalah cara dia lah. Okay. Bolehkah anda fikirkan ciptaan lain yang digunakan untuk meramal atau memberikan amaran awal akan berlakunya jauh bencana? Ada fikirkan alat-alat yang lain tak? Kesan jauh bencana. Jauh bencana seperti tsunami, gempa bumi boleh menyebabkan kehilangan nyawa, penyakit, kebuluran dan kerosakan harta benda. Kita haruslah bersimpati dan membantu masa-masa bencana alam. Macam dekat tahun 2004. Ini berlaku pada tahun 2004. Okay. 43 rakyat Malaysia terbunuh akibat ombak besar tsunami. Okay. Ini berlaku dekat Pulau Pinang kalau tak salah. Dekat area Pulau Pinang, dekat area tepi barat Semenanjung. Okay. Pada 26 Disember, ramai orang terkorban termasuk 43 di Malaysia dilanda ombak besar akibat gempa bumi di utara Sumatra hari ini yang paling dahsyat di dunia dalam tempoh 40 tahun. Banyak rumah dan harta benda dimusnahkan akibat tsunami. Okay, jadi ini adalah benda yang bahaya lah kita boleh nampak tentang tsunami. Okay, lepas tu gempa bumi di Gunung Kinabalu pada tahun 2015. Okay, ada 19 mangsa terkorban. Okay. Lepas tu kes kejadian banjir lumpur, kaedah pemasangan struktur pelindung hujang rumah plastik yang tidak sesuai oleh pekebun antara faktor merangsang kejadian banjir lumpur. Jadi ini adalah berlaku pada tahun 2016. Pada tahun 2016. Okay. Jadi di sinilah kamu boleh layarilah laman web yang berikut untuk mendapat maklumat lanjutan mengenai tsunami, gempa bumi, banjir lumpur dan kejadian Highland Tower. Okay. Jadi ini saja apa yang kita belajar dalam buku teks hari ini. Okay. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tiada. Terima kasih Christian. Kalau tiada, kita lihat kepada buku kerja anda. Terima kasih Rini. Lihat kepada buku kerja anda. Muka surat 139. Muka surat 139. Topik yang terakhir ini semua agak pendek. Jadi kita semua akan siap lebih awal. Mungkin dalam setengah jam kita dapat habiskan semua sudah. Okay. Jadi kita lihat. Jauh bencana. Soalan pertama. Foto di bawah menunjukkan suatu jauh bencana. Apa itu jauh bencana? Proses. Dia adalah apa? Proses semula jadi bumi yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, dan boleh menjejaskan kualiti
menjejaskan kualiti alam sekitar. Okay. Okay. Kita lihat kepada soalan 2. Kenal pastikan jenis bencana. Okay, daripada perkataan ayat-ayat perkataan-perkataan yang telah diberi di ruangan atas ni, yang ruangan biru sini. Okay. A. Okay, ini adalah apa? Gegaran di permukaan kerak bumi akibat anjakan plat-plat tektonik. Okay, ini adalah gempa bumi. Okay, ini adalah gempa bumi. Okay, ini peningkatan suhu atmosfera bumi disebabkan kesang rumah hijau. Ini adalah apa? Ini adalah pemanasan global. Ini adalah pemanasan global. Okay. C. Sejenis susutan jisim di mana tanah bergerak menuruni cerun akibat tarikan graviti. Ini adalah tanah runtuh. Ini adalah tanah runtuh. Jadi, kejadian ombak raksasa disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut ataupun letusan gunung berapi di dasar laut. Ini adalah tsunami. Ini adalah tsunami. Lepas tu E, kejadian letusan magma di mana lava dan gas gunung berapi terbebas melalui rekahan di permukaan bumi. Ini adalah vulkanisme. Ini adalah vulkanisme. Lepas tu F, air hujan bersifat asid disebabkan kelarutan asid gas berasid seperti sulfur dioksida di dalamnya. Ini adalah hujan asid. Ini adalah hujan asid. Okay. Lepas tu, sambung lagi. G, penenggelaman secara perlahan atau mendadak permukaan bumi disebab kehilangan air di bawah tanah atau aktiviti pelombongan. Ini adalah tanah terjelus. Tanah terjelus. Dia tenggelam lah. Okay, perlahan-lahan ataupun apalah. Okay, lepas tu lubang besar di tanah di dalam tanah disebabkan keruntuhan tapisan di permukaan bumi ke dalam ruang kosong di bawahnya, terutamanya berlaku di kawasan batu kapur. Okay, jadi ini adalah apa? Ini adalah lubang benam. Ini adalah lubang benam. Okay. Lepas tu kita lihat yang soalan yang ketiga. Nyatakan alat yang mampu memberi amalan awal terhadap
kejadian jo bencana. Okay. Jadi kita lihat di sini ada dua alat yang diberi dalam ruangan biru sini. Okay. Yang pertama, A. Sistem ini digunakan menggunakan sensor tambah wayar untuk mengesan pergerakan tanah di cerung bukit sebagai amaran awal kejadian tanah runtuh. Jadi ini adalah apa? Ini adalah alat pengesan tanah runtuh. Alat pengesan tanah runtuh. Lepas tu B. Perakam pada dasar laut memantau perubahan tekanan dan mengesan tsunami. Data kemudian dihantar ke pelambung dan ke satelit. Satelit menghantar data ke stesen pesisiran pantai. Jadi ini adalah apa? Ini adalah alat pengesan tsunami. Ini adalah alat pengesan tsunami. Okay, sudah? Okay, selain daripada dua jenis alat pengesan ni, sebenarnya kita juga ada pengesan yang lain seperti apa yang cikgu telah katakan tadi. Okay, salah satunya adalah satelit kaji cuaca. Satelit kaji cuaca ini dia membolehkan kita meramalkan apa cuaca yang akan dihadapi. Kenapa cuaca itu begitu penting? Misal katanya ribut taufan. Kalau ada datang satu ribut taufan yang sangat-sangat kuat, sekurang-kurangnya dalam satelit kaji cuaca ini, dia boleh memberi amaran awal kepada kita. Supaya kita boleh mencari tempat untuk melindung, bukan berada dekat luar. Kenapa? Kerana ada kemungkinan kita dibawa oleh angin. Lepas tu, apa lagi? Macam seismometer. Sebenarnya dia adalah satu alat yang boleh mengesan dan mengukur pergerakan bumi seperti getaran yang dihasil oleh gempa bumi dan letusan gunung berapi. Jadi pada masa yang dia ada pergerakan yang sangat kecil itu, kita sudah kesan. Jadi kita boleh buat pemindahan lebih awal. Okay. Macam selalunya sebelum berlakunya letusan gunung berapi ataupun gempa bumi, sebenarnya serangga-serangga dengan haiwan-haiwan itu mereka sudah perasan. Kenapa? Kerana gegaran itu adalah sangat kecil dan hanya macam haiwan dengan serangga yang dapat mengesan. Jadi ini adalah macam kalau kita lihatlah pergerakan, kalau kita nampak banyak macam serangga, macam meminda kan, ataupun banyak haiwan kecil itu meminda. Jadi kita pun kena lebih alert. Tapi yang jenis ni bukan teknologi lah, dia adalah pengetahuan am saja. Okay, jadi hanya dekat Malaysia kita, dekat Sibu ini kita terlalu bahagia kerana tidak ada bencana alam sebegini. Jadi kita mungkin tidak begitu tahu. Tapi kalau kita dekat negara atau tempat yang ada bencana alam yang seperti gempa bumi, gunung tebang, gunung berapi, memang mereka tahu fenomena ini. Okay? Jadi di sini saja, sampai sini saja untuk PTPA hari ini. Dan Isnin minggu depan, kita akan sambung. Okay? Kita akan sambung perbincangan praktis pengukuhan bab 5. Dan kita ada quiz bagi bab 5 juga. Jadi harap kita akan jumpa lagi
PTPR Sains minggu depan hari Isnin atas Google Meet. Jadi cikgu harap kamu juga join ya. Jangan sebab hari itu adalah quiz kamu tidak join. Kenapa? Kerana kita akan bincangkan latihan pengukuhan dan kamu boleh menyelesaikan sana dengan rujuk apa yang cikgu telah berikan nanti. Okay? Jadi ada apa-apa masalah dan persoalan yang nak tanya dengan cikgu hari ini? Ada? Tiada. Okay, terima kasih Christian dengan Pauline. Okay, kalau tiada, kita sampai sini saja hari ini dan kita jumpa pada minggu hadapan. Okay, bye-bye. Terima kasih Rini. Okay, bye-bye. Okay, terima kasih.